Badan Hubungan Negeri pagi tadi tidak ada apa-apa daripada itu. Ya, pagi tadi saya hadir dalam mesyuarat khas Badan Pimpinan Bersatu Negeri Johor bersama dengan Berhormat Datuk Tasharuddin mengkongsikan. Di situ saya telah pun menyampaikan sedikit amanat, iaitu antara lain ialah untuk minta supaya pemimpin Bersatu dan Perikatan Nasional Negeri Johor ni bekerja rapat nak mengukuhkan kerjasama atas nama Perikatan Nasional supaya kita boleh mencapai kemenangan kursi-kursi yang kita akan tandingi di seluruh negeri Johor. Johor kita tahu ada 26 kursi parlimen. Kemungkinan besar kita akan bertanding sejumlah yang besar dia. Kita belum putus tamatkan rundingan kursi ini dan dalam masa 2 hari ke hadapan ini akan selesai di tingkat pusat. Tapi apapun kita dah mendengar penerangan daripada badan pimpinan tadi mengatakan mereka sudah bersiap sedia dan itu satu petanda yang baik kerana dalam pilihan raya ini saya telah mengingatkan yang penting ialah semangat kerjasama, koordinasi, komunikasi supaya mesej oleh jentera kita pada pengundi di negeri Johor itu jelas. Dan disebabkan itu penting untuk mereka menentukan tanggungjawab yang telah diamanahkan pada pimpinan Johor, menguruskan itu akan dilaksanakan dengan sebaiknya. Saya maklumkan tadi kita tak ada 3 bilik gerakan. Kita pakai hanya satu atas nama Perikatan Nasional. Dan di peringkat nasional pun begitu juga. Iaitu supaya ada mantap dan kerjasama antara Bersatu, PAS dan gerakan di negara kita ini selain daripada di Sabah akan berjalan dengan lancar. Semalam saya telah menyambut baik keputusan oleh pimpinan tertinggi PAS, khasnya Tan Sri Haji Hadi, Presiden PAS, yang menyatakan bahawa mereka kekal bersama-sama dalam Perikatan Nasional, dan kenyataan itu kita alu-alukan dan mesej itu saya harap akan sampai ke bawah. Jadi tak berbangkit lagi cerita-cerita lalu, dan ini memberikan kita satu bentuk kerjasama yang mantap, penting bagi kita lah. Saya telah jelaskan tadi bahawa kita dah menerima senarai nama calon. Yang ini di pusat nanti akan bereskan selari dengan pembahagian kursi. Kalau kawasan itu Bersatu, maka kita akan teliti calon yang datang daripada Bersatu. Kalau PAS dan gerakan-gerakan. Setakat hari ini tidak langsung ada masalah tentang soal itu. Cuma saya telah memberitahu pada pimpinan Bersatu dan juga Perikatan Nasional di Johor supaya sewajarnya apa saja keputusan yang akan dibuat oleh pucuk pimpinan parti PN ini harus diterima dengan baik. Tak kira siapalah, bahawa kalau calon Bersatu, maka rakan daripada PAS dan juga gerakan akan membantu. Kemenangan itu dianggap sebagai kemenangan Perikatan Nasional. Yang kedua, untuk nasional, saya jelaskan tadi bahawa kita sedang dalam peringkat akhir menyiapkan manifesto kita. Nama ataupun dia punya tema tu kita akan juga umumkan supaya dia akan jadi orang kata tagline ataupun cry ya, untuk membangkitkan semangat di kalangan ahli-ahli Perikatan Nasional di seluruh negara. Saya fikir penting untuk memperingatkan bahawa ini pilihan raya, walaupun sudah diputuskan untuk diadakan pilihan raya, pendirian Perikatan Nasional awal pun kita tak menyokong dia dibuat dalam tempoh sekarang atas sebab satu soal ekonomi rakyat masih terkesan belum lagi pulih, dan keduanya yang penting ialah di mana waktu ini kemungkinan besar banjir akan
akan berlaku di banyak tempat. Dan sebab itu kemungkinan besar mereka yang akan menghadapi musibah ni sukar untuk kita uruskan. Satu, nak uruskan soal dia pindah bantuan-bantuan. Yang keduanya nak pilihan raya, nak keluar ke pusat mengundi. Sebab tu kita menyatakan tidak puas hati tertentu, tapi dah diputuskan, kita terimalah. Tapi tak boleh dipersalahkan. Ada kenyataan Perdana Menteri menyalahkan saya, menyalahkan menteri-menteri perikatan. Kita menyuarakan apa yang kita tahu daripada rakyat. Rakyat kata tak nak. Saya cakap lah. Tapi dia menyatakan itulah sebabnya maka parlimen dibubarkan. Tak logik. Ya? So itu saya tak nak argue lagi. Tapi masalah sekarang ni, kalau pilihan raya diadakan dan banjir berlaku, katalah di Pancur ni, Pancur dekat sungai ni tepi. Kalau air naik sampai ke paras tu, dalam masa 2-3 jam dia sampai ke sini. Doa tak berlaku lah. Tapi kita tahu dah berlaku. Kawasan ni, kawasan saya tahulah. Jadi sebabkan itu, kemungkinannya ada orang kata dah malas nak keluar. Susah nak keluar. Takut bahaya banjir. Hanyut rumah. Rumah tak ditinggal dan tempat pusat pemindahan pun jauh dan sebagainya. Jadi kebimbangan kita kalau itu berlaku, mungkin peratusan keluar undi itu rendah. Mungkin pimpinan UMNO Barisan Nasional suka hal itu. Mana lagi rendah orang keluar, lagi bagus. Kita nak minta supaya pengundi dalam keadaan apa pun sekali now mesti keluar untuk mengundi. Jadi saya nak ambil kesempatan dalam media ni keluarkan supaya mereka harus keluar mengundi kerana hak mengundi. Hanya kerana kita tak suka dengan keputusan, lepas tu kita tak keluar. Jadi kalau tak keluar, mungkin tak peratusan keluar mengundi 60%. Kalau 60% dalam kita tak mahu Barisan Nasional balik berkuasa, kleptokrat berkuasa, mungkin dia akan balik berkuasa. Jadi sebab itu kita ambil satu pandangan penting untuk kita usahakan. Tadi saya beritahu pada Badan Pimpinan Negeri, dia dua perkara. Satu, menguruskan banjir kalau berlaku, buat persiapan perahu cukup, bahan-bahan makanan stokkan, apa lagi gebar, pampers, susu, tilam, itu stok. Yang keduanya menguruskan jentera pilihan raya. Ya, ini dua-dua kena buat. Itu arahan saya tadi. Jadi makna beban tak banyak tu. Tapi apapun kita minta supaya pengundi akan keluar beramai-ramai untuk mengundi dan nyatakan pendirian dan sikap tentang apa yang mereka fikir dan yang dikehendaki supaya akan dapat terbentuk sebuah kerajaan yang beramanah, bertanggungjawab. Saya akan berkempen ke seluruh negara. Kita punya jelajah prihatin sudah mula, di mana tentera penangan akan pergi ke semua kawasan-kawasan untuk memberikan penjelasan atas isu-isu yang penting yang saya akan tekankan. Yang terkesan masalah sekarang ni lah rakyat berada dalam keadaan yang lebih susah. Peratusan orang miskin dulu 40% dan naik ke 61%. Itu data. Sebab apa? Waktu pandemik, lepas tu mereka tak kerja, baru nak buka peniaga, nak buka warung, dan pendapatan mereka merosot dan sebagainya. Iaitu saya kata fokus 60% kumpulan dah masuk kepada B60. M dulu ada 40%. Sekarang ni tak sampai 20%. Yang orang pertengahan dapat pendapatan entah 7-8 ribu, sekarang dah merosot sampai 1,000-2,000. Itu situasi tu. Jadi komitmen Perikatan Nasional macam mana nak menangani sebahagian besar rakyat yang sekarang ini hidup penderitaannya agak begitu sekali. Jadi saya akan janji dalam manifesto yang kita akan bentang, itu antara perkara pokok. Lepas tu sektor ekonomi kecil, sederhana, 98% kegiatan ekonomi daripada sektor mikro, kecil, sederhana. Majlis Pemulihan dah buat keputusan nak bantu ni. Pasal di situlah sebahagian besar orang bekerja dalam semua sektor. Dia terlibat Melayu, Cina, India di situ. Jadi bila pandemik ini yang terkesan. Jadi saya dah cadang itu, bagilah moratorium. Waktu saya jadi Perdana Menteri, saya bagi moratorium tangguh pembayaran. Jadi dia boleh gunakan duit yang dia dapat tu bukan nak bayar bank, supaya hidupkan berniaga dia,
ambil pekerja dan sebagainya. Dan ini kita akan bagikan tumpuan. Bila kita terpilih, antara lain ialah untuk memberikan bantuan dan sokongan kepada PMKS supaya ekonomi kita akan cepat lebih pulih. Saya juga berjanji bahawa saya sendiri akan bertanggungjawab menguruskan soal-soal sebegitu supaya nasib rakyat ini akan terbela. Ini antara perhatian selain daripada soal pendidikan, pembangunan bidang sosial, reform, bidang-bidang tertentu, kesihatan. Ini bagi saya adalah agak amat penting kita akan berikan perhatian. So itulah sedikit sebanyak komen. Ini berkenaan dengan isu kerjasama di antara parti pemakar. GTA dengan pejuang insist kerjasama itu mesti ada. Tapi PH dah buat keputusan tolak. Bagaimana pendirian PM? Tolak ataupun berminat untuk... Perkara ini kita akan teliti. Ini bukan keputusan saya seorang. Pasal dia nak kata nak kerjasama dengan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional gabung parti-parti yang ada dalam tu. Jadi ini akan kita bincang dalam Perikatan Nasional punya majlis tertinggi, mendapatkan panduan apakah keputusan yang nak dibuat. Ya, sampai hari ini kita tak buat apa keputusan. Pasal kita nak nilai masing-masing ada pengalaman masing-masing. Dan ada kalangan kita, ada parti PIPAS dan gerakan, dia ada pengalaman. Kami pun ada pengalaman bersatu. Jadi kita nak nilai ada menambah nilai ataupun tidak. Value add. Menguntungkan ataupun tidak. Itu biasa itulah. Jangan menguntungkan satu pihak, merugikan satu pihak. Ataupun bagaimana pandangan pengundi kalau ada hal itu berlaku. Itu pun kita ambil kira. Saya tak tahu orang sini, Ancur ni suka ke tidak. Jadi kalau kita buat satu yang tak disukai, baik-baik kita ada katakan sokongan yang agak tinggi, dia merosot, katalah. So ini perlu diteliti dengan halus. Tan Sri cakap dah ada senarai nama calon yang akan diberi kepada pusat. So macam mana pembahagian kerusi antara... Inilah dalam masa sehari dua ni. Jawatan kuasa perundingan ni dah mula dah lama. Jadi sekarang ni kita minta disegerakan. Mungkin dalam masa awal minggu depan dah selesai. Jadi lepas tu baru kita dapat tetap. Kalau ini kawasan bersatu, siapa calon yang dah disenarai tadi, sesuai tak bertanding. Kalau pas macam mana pula. Okay. Alright.